Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 11 membentangkan tentang kekuatan dan perbezaan peradaban Islam dan Barat. Mukadimahnya saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya bermula dengan diri saya sendiri, Muhammad Arif Ruslan. Kemudian rakan-rakan saya Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khairul Rizwan bin Baharudin. Muhammad Saddam Libya Syaidan. Saya Safia Hakim Keramli. Saya ingin dan Nur Fahana. Nama saya Nur Fahana binti Saidun. Untuk tidak melengahkan masa, saya akan berikan laluan kepada sahabat kita untuk sambung kuliah kita pada hari ini. Assalamualaikum, nama saya Nur Fahana binti Saidun. Saya diberikan tugas untuk membentangkan bahagian pendahuluan dan definisi. Di era globalisasi ini, peradaban merupakan suatu pencapaian pemulihan perlakuan yang sangat luas untuk membentuk peribadi, akhlak, tata susila dan budi bahasa yang sangat mulia bagi membentuk sebuah negara bangsa. Nilai peradaban yang tinggi iaitu dari segi kemajuan politik, ekonomi dan teknologi mencerminkan imej negara yang baik untuk menjadi negara maju dan sejahtera. Terdapat dua bentuk peradaban dunia iaitu peradaban timur dan peradaban barat. Peradaban timur merujuk kepada masyarakat dari tamadun peribumi, tamadun Islam, tamadun Jepun, tamadun Cina dan tamadun India, iaitu terdiri daripada masyarakat Islam dan Asia. Manakala peradaban barat pula merujuk kepada masyarakat bukan Asia yang dikenali sebagai masyarakat barat yang merangkumi Amerika Syarikat dan Eropah. Bagaimana pula penguasaan barat ini boleh berluasa? Penguasaan barat menerusi imperialisme dan kolonialisme ini telah mencabar asas membentuk masyarakat Asia dan membawa perubahan besar dalam sosial dan politik. Selain itu, umat Islam juga dikenali sebagai umat pertengahan, iaitu umat wasata. Konsep umat Islam sebagai umat pertengahan ini telah lama wujud dalam konteks hubungan tamadun Islam dan Barat. Namun begitu, tamadun Islam telah menyuma kepada perantaran ilmu dan banyak memberi sumbangan kepada tamadun Barat untuk menjadi kebukaan intelektual sehingga bagi peradaban menurut Malik bin Nabi, peradaban adalah sejumlah kesatuan daripada perbendaharaan yang bersifat moral dan material. Selain itu, kemajuan sesebuah tamadun bukan sekadar diukur dalam perkembangan ekonomi dan teknologi, malahan yang lebih penting kepada pembangunan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Ruslan. Saya akan sambung pertanyaan ini. Saya akan menceritakan tentang kekuatan tamadun Islam dan tamadun Barat. Jadi kekuatan tamadun Islam pertama ialah tamadun Islam ni menteraskan pegangan agama yang kuat. Jadi pembentukan peradaban Islam ia lebih fokuskan kepada akidah yang kuat. Jadi umat Islam diseru untuk bersatu padu, turun menolong, tidak sedengki dan berpadu di bawah akidah yang satu. Yang kedua, kekuatan yang kedua ialah ilmu sebagai tonggak utama tamadun Islam. Jadi kita tahu ilmu, siapa yang mempunyai ilmu ialah orang yang dihormati. Jadi tamadun Islam telah pun menerapkan sifat pencarian ilmu di dalam rakyat-rakyatnya supaya lahir ilmuwan-ilmuwan yang dihormati dan disegani oleh masyarakat luar. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safia Hakim Keramli. Saya ingin membentangkan mengenai kekuatan tamadun Barat. Yang pertama adalah sistem diplomatik yang moden, iaitu pemilihan ketua negara adalah amat penting bagi mendapat kata sepakat dalam sesebuah negara. Tamadun Rom telah pun memperkenalkan sistem republik ini yang mengandungi unsur demokrasi, iaitu pelibatan rakyat dalam pemilihan ketua negara ataupun presiden. Sistem ini telah diguna pakai sehingga kini walaupun ianya mengalami sedikit perubahan disebabkan perubahan teknologi. Sistem ini telah menyebabkan masyarakat berpuas hati dalam pemilihan ketua negara dan presiden. Yang kedua adalah sistem perundangan yang tegas.
pada tahun 449 Masihi, Hukum Kanun 12 telah pun dibentuk oleh Kerajaan Rom bagi memastikan rakyat peka dengan undang-undang ini. Kerajaan Rom telah meletakkan undang-undang ini di tempat awam khususnya bagi memastikan rakyat sentiasa ingat dengan undang-undang ini. Pada tahun 527 Masihi, Maharaja Justinian telah pun membukukan dan membentuk undang-undang ini kepada 3 cabang, iaitu Undang-Undang Sivil, Undang-Undang Rakyat dan Undang-Undang Netral. Ini telah menjadikan kadar jenayah pada zaman tersebut menurun secara mendadak. Jelaslah bahawa undang-undang merupakan satu prinsip yang ditegaskan bagi membentuk akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khairul Rizwan bin Baharudin. Saya akan membincangkan tentang perbezaan tamadun Islam dan tamadun Barat. Perbezaan tamadun ini terbahagi kepada 4, iaitu perbezaan daripada segi kedudukan agama, konsep kesepaduan dan pengawalan, konsep kemajuan dan penekanan sudut kemajuan. Tamadun Islam menjadi cara hidup yang mencakupi keseluruhan kehidupan manusia, sama ada daripada segi keagamaan ataupun keduniaan. Tamadun Barat merupakan sebahagian daripada kebudayaan. Kebudayaan ini sering mengalami perubahan dan akhirnya agama juga akan dicorakkan oleh kerana perubahan tersebut. Seterusnya, konsep kesepaduan dan pengawalan. Dalam tamadun Islam adalah segala bentuk pembangunan dan kebendaan adalah berkait rapat dengan kerohanian. Manakala tamadun Barat melihat perkara keduniaan hanya untuk perkara kehidupan di dunia sahaja dan tiada berkaitan rapat dengan mana-mana agama. Yang ketiga, konsep kemajuan tamadun Islam. Ianya mengambil kira aspek kemajuan dan perubahan, tetapi dengan menegaskan bagaimana cara ianya dicapai dan apakah matlamat tersebut. Manakala tamadun Barat merupakan kemajuan berdasarkan keuntungan semata-mata dan juga berpegang dengan konsep matlamat dan juga menghalalkan cara. Yang terakhir, perbezaan dari segi penekanan sudut kemajuan, iaitu tamadun Islam menekankan kedua-dua aspek kerohanian dan kebendaan kemajuan dalam Islam yang bersifat lengkap. Manakala tamadun Barat pula menitik beratkan aspek kebendaan dan mengenepikan aspek kerohanian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Saddam bin Syaidan. Saya akan meneruskan bahagian terakhir, iaitu kesimpulan yang bertajuk faktor kekuatan dan perbezaan peradaban Islam dan Barat. Kesimpulannya, tamadun Islam dan Barat boleh wujud bersama jika Barat berusaha memahami Islam dan umat Islam. Yang sayangnya tidak mungkin terjadi kerana kebenaran dibawa oleh Islam dan kepalsuan yang ada pada tamadun Barat. Usaha-usaha sebagian besar oleh pihak orientalis untuk mengkaji Islam selama ini tidak menjurus ke arah perdamaian, kerana kajian dihasilkan adalah bias dan mendorong ke arah niat tidak ikhlas. Kehadiran orientalis justru menimbulkan masalah kerana menjadi guru-guru kepada kelompok yang menamakan diri mereka sebagai Islam liberal, modernis dan sebagainya untuk menyerang kebanyakan ulama dan sarjana Islam yang mereka namakan sebagai golongan Islam klasik, fundamental dan tertutup. Jika dilihat dari sudut lain, kemunculan golongan ekstremis yang merupakan akibat timbal balik keras daripada sikap tidak adil dan berat sebelah pihak Barat dalam setiap masalah yang berkaitan masyarakat. 253 Estim Akademik Jurnal Islam. Walau bagaimanapun, penulis tidak berniat untuk menjustifikasikan tindakan mereka, tetapi isu ini menunjukkan bahawa permasalahan tersebut adalah kritikal dan amat meruncingkan. Bagi pihak Barat pula, mereka ekstrim. Golongan ini dijadikan asas kerana mereka bertindak sesuka hati mereka terhadap umat Islam yang sememangnya dianggap ancaman dan harmoni mereka. Soalan terakhir, apakah umat Islam mempunyai keberanian dan persediaan? Ini belum lagi memikirkan apakah bentuk persediaan yang kelengkapan yang wajar demi untuk mempertahankan kedaulatan agama dan umat Islam. Sekian, terima kasih.